kita tak jalan. Ada ulang. Lambat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kita menyambung bacaan dalam kitab Al-Iksir Khulasati A'malil Qulub min Kitab Tahdhib Madarij As-Salikin. Kita masih lagi pada manzilah At-Taubah. Kata Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, faqad ajma'a al-'arifuna billahi ta'ala ala anna al-khidlana an yukhallillahu bainaka wa baina nafsika والتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حين واقعته حكم وأسرار. Orang yang mengenal Allah, ahli ibadah, ahli tasawuf billah, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ahli ibadah ini telah bersepakat bahawasanya khidlan itu ialah Allah Ta'ala membiarkan antara kamu dengan diri kamu sendiri, dan taufiq itu ialah dia tidak membiarkan kamu kepada diri kamu sendiri. Dan baginya subhanahu pada tindakannya membiarkan antara kamu dengan dosa. Ketika kamu melakukan dosa tersebut, terdapat hikmah-hikmah dan rahsia-rahsia. وَالْمُؤْمِنُ لَا تَتِمُّ لَهُ لَذَّتُهُ بِمَعْصِيَتِهِ أَبَدًا وَلَا يَكْمُلُ بِهَا فَرَحُهُ بَلْ لَا يُبَاشِرُهَا إِلَّا وَالْحُزْنُ مُخَالِطٌ لِقَلْبِهِ وَلَكِنَّ سُكْرَ الشَّهْوَةِ يَحْجُبُهُ عَنِ الشُّعُورِ بِهِ وَمَتَى خَلَا قَلْبُهُ مِنْ هَذَا الْحُزْنِ وَاشْتَدَّتْ غِبْطَتُهُ وَسُرُورُهُ فَلْيَتَّهِمْ إِيمَانَهُ ليبكي على موت قلبه فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاضه وصعب عليه ولا أحس القلب بذلك فحيث لم يحس به فما لجرح بميت إيلام. Orang mukmin tidaklah melakukan dosa dalam keadaan dia lazat dengan maksiatnya, dan tidak sempurna dengan perbuatan maksiatnya itu kegembiraan. Bahkan dia tidak melakukan sesuatu dosa melainkan dalam keadaan sedih. Perasaan sedih itu mencampuri hatinya. Tetapi kemabukan syahwat menghalangnya daripada dia merasai perasaan tersebut. Apabila hatinya hilang daripada rasa sedih ini, dan semakin kuatlah rasa gembira dan seronoknya dengan maksiat itu, maka hendaklah dia tuduh imannya, dan hendaklah dia menangis di atas kematian hatinya. Kerana jikalau hatinya hidup, tentulah ia akan berasa sedih akan perbuatan dosanya itu, dan akan menjadi marah dan beratlah rasanya. Tetapi hati yang telah mati tidak ada perasaan. وَهَذِهِ النُّكْتَةُ فِي الذَّنْبِ قَلَّ مَنْ يَهْتَدِي إِلَيْهَا أو ينتبه لها وهي موضع مخوف جدا. Bahagian ini tentang dosa amat sedikit orang yang perasan berkenaan dengannya, dan ini tempat yang sangat ditakuti. Mutaramin ilal halaki illam yutadaraka bi thalathati asya', akan membawa kepada kebinasaan jikalau tidak segera diselamatkan dengan 3 perkara, iaitulah khaufun minal muwafati alaihi qabla at-taubah. Yang pertama, rasa takut mati sebelum sempat bertaubat.
وندم على ما فاته من الله تعالى بمخالفة أمره. Yang kedua, rasa menyesal akan apa yang dia terlepas daripada kurniaan Allah disebabkan dia menyelisihi perintah Allah. Dan yang ketiganya, wa tashmirul lil jiddi fi istidrakihi, dan bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan keadaan dengan bertaubat. فحقيقة التوبة الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في الحال والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. Maka hakikat taubat itu ialah menyesal apa yang telah berlaku pada masa yang lalu, meninggalkannya pada masa sekarang, tidak lagi buat pada sekarang ini, dan berazam untuk tidak mengulangnya lagi pada masa akan datang. والثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم. Dan tiga perkara ini berhimpun pada waktu berlakunya taubat, kerana pada waktu itulah dia rasa menyesal, meninggalkan dosa tersebut, dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. فحينئذ يرجع إلى العبودية التي خلق لها. Ketika itulah dia kembali kepada hambaan, kedudukannya sebagai hamba Allah yang memang dia diciptakan untuknya. وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. Dan kembalinya kita kepada hambaan diri kepada Allah, inilah hakikat maksud sebenar taubat. ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له. Disebabkan taubat tidak mesti ada tiga unsur yang kita sebutkan tadi, menyesal, meninggalkan dan juga berazam tidak kembali, maka dijadikan tiga perkara ini sebagai syarat taubat. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات منها أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة. Taubat yang Allah Ta'ala terima yang sahih itu ada petanda-petandanya. Antara petandanya, selepas bertaubat dia menjadi lebih baik daripada sebelum dia melakukan dosa itu. ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن طرفة عين فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فهناك يزول الخوف. Perasaan takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan sentiasa mengiringi hatinya, akan sentiasa berada bersamanya, dan tidak akan hilang perasaan takut ini sehinggalah dia mendengar perkataan para malaikat menyebutkan kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah kamu sedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan terimalah khabar gembira akan syurga yang kamu dijanjikan dengannya. Jika itu barulah rasa takut itu boleh dihilangkan ataupun baru hilang. Itu bila dia hendak mati dan malaikat menjemputnya masuk ke dalam syurga. منها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة رحمه الله لقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم قال تقطعها بالتوبة. Antaranya ialah tercabuknya jantung hatinya, dan terputus-putus jantung hatinya kerana perasaan menyesal dan takut. Seolah-olahnya hati tercabut dan kerana begitu takut kepada Allah dan menyesal atas perbuatannya. Dan ini mengikut kesesuaian besarnya jenayah atau kecilnya perbuatan tersebut. Inilah tafsiran yang disebut oleh Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, Sufyan ibn Uyainah, bagi firman Allah dalam surah At-Taubah, la yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Sentiasalah rumah yang mereka bina, itu masjid Dirar, ayat tentang orang munafiqin, sentiasalah rumah masjid Dirar yang mereka bina itu kekal menjadi satu keraguan dalam jantung hati mereka, kecuali kata Allah an taqatta'a qulubuhum, kecuali jantung hati mereka dicabut atau terputus. Maksudnya kata Ibnu Uyainah terputus dengan taubat. Ini Allah Ta'ala kata orang munafiqin ini tidak akan benar-benar bertaubat, tidak akan benar-benar menyesal atas dosa yang mereka buat, melainkan perasaan mereka ialah begitu menyesal seolah-olah macam jantungnya tercabut, terputus. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصلاع القلب وانخلاعه وهذا هو تقطعه وهذا حقيقة التوبة
يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته، فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين، فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. Tidak ada keraguan lagi bahawa takut yang sangat-sangat akan azab yang sangat dahsyat mewajibkan, menyebabkan tidak dapat tidak rasa jantung itu bagaikan hendak terputus tercabut. Dan inilah maksud terputus-putusnya jantung. Dan inilah hakikat taubat. Kerana terputusnya jantung kerana rasa menyesal akan apa yang terlepas dan rasa takut akan balasan dan kesan dosanya itu. Barang siapa yang tidak merasai seperti ini, terputus seolah macam jantungnya tercabut di dunia ini disebabkan penyesalan dan ketakutan akan dosa yang dibuat, maka jantungnya akan rasa tercabut pada hari kiamat, ketika mana jelaslah segala realiti. Dia melihat segala ganjaran orang yang bertakwa dan balasan orang yang melakukan dosa. Maka tidak dapat tidak, mesti ada perasaan seperti jantung tercabut ini, sama ada di dunia atau di akhirat. Jadi pilih sama ada nak rasa di dunia atau nak rasa di akhirat. Nas'alullah al-afiyah. ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد وإنما هي أمر وراء هذا كله تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة. Di antara kesan ataupun alamat taubat yang sahih juga adalah rasa patah pada hati yang berlaku pada jantung hatinya yang tidak menyamai sesuatu pun. Dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang yang berdosa sahaja. Tidak berlaku disebabkan dengan rasa lapar ataupun kerana amalan-amalan kesufian yang pelik-pelik. Orang sufi yang sesat yang masuk dalam gua dan sebagainya, suduk tak makan tak minum, bukan itu perasaannya. Dan tidak juga dengan perasaan cinta semata-mata, tetapi ia adalah lebih daripada semua ini, di mana dia mematahkan hati di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا كحال عبد جان آبق من سيده فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه غنى ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه ونجاته في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنايته هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوة سيده وذله وعز سيده، فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد وما أجزل عائدها عليه وما أعظم جمره. Yang mana dia kata perasaan ini dapat kita umpamakan seperti seorang penjenayah, seorang hamba yang melarikan dirinya daripada tuannya, kemudian ia ditangkap, dibawa menghadap tuannya, dan dia tidak ada lagi orang yang boleh menyelamatkan dirinya daripada balasan tuannya, tidak ada lagi tempat lari, dan dia tahu bahawa hidupnya, kebahagiaannya, kejayaannya, keselamatannya ialah dengan jikalau tuannya redha kepadanya. Dia tahu bahawa tuannya telah mengetahui semua perbuatan jenayah-jenayahnya. Dalam keadaan ini juga bercampur dengan rasa cintanya kepada tuannya, rasa hajatnya yang bersungguh-sungguh kepada tuannya. Dia pun tahu bahawa dia seorang yang lemah dan tuannya seorang yang kuat. Dia seorang yang hina, tuannya seorang yang mulia. Maka berhimpun dalam keadaan ini satu perasaan penghinaan, kerendahan diri, kepatuhan dan ketundukan yang sangat bermanfaat bagi seorang hamba dan sangat eloklah balasannya. وَمَا أَعْظَمَ جَبْرَهُ بِهَا وَمَا أَقْرَبَهُ بِهَا مِنْ سَيِّدِهِ. Ini akan menyebabkan dia dapat menampung balik kesalahannya dan mendekatkannya kepada tuannya. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى سَيِّدِهِ مِنْ هَذِهِ الْكَسْرَةِ. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tuannya cintai melihat akan perbuatannya ini selain daripada perasaannya tersebut dan tindakannya tersebut yang menghina, yang mematahkan dirinya. والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين يديه والاستسلام له، فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي لك
ألا رحمتني أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. Dia kata keadaan perbuatannya ini yang merendah diri, yang mematahkan dirinya di hadapan Tuannya, menghinakan dirinya, mencampakkan dirinya depan Tuannya dan menyerah diri sepenuhnya kepada Tuannya. Alangkah indah dan manisnya apabila dia menyebutkan dalam keadaan begini, wahai Tuhanku, aku bermohon kepadamu dengan keagunganmu dan kehinaanku kepadamu, supaya engkau merahmatiku, mengasihaniku, bersimpati kepadaku. Aku bermohon dengan kekuatanmu dan dengan keadaanku yang lemah dan dengan kekayaanmu yang mana engkau tidak berhajat kepadaku sedangkan aku pula fakir kepadamu. Inilah dia ubun-ubunku yang pendusta lagi berdosa di hadapanmu. Hambamu banyak, hambamu selain aku banyak, tetapi aku tidak ada Tuhan melainkan kamu sahaja. Tiada tempat berlindung, tempat menyelamatkan diri daripada kamu melainkan kepada kamu. Aku bermohon kepadamu permohonan orang yang miskin dan aku beribtihal kepada kamu dengan ibtihal orang yang tunduk atau menghina diri kepadamu. Aku berdoa kepadamu dengan doa orang yang takut lagi buta. Aku bermohon kepadamu dengan permohonan seperti mana orang yang telah merendahkan tengkuknya kepadamu dan telah hinalah hidungnya kepadamu, telah sujud kepadamu dan telah bergenang air matanya dan telah hinalah hatinya kepadamu. Ya man aludhu bihi fima uammiluhu wa man a'udhu bihi mimma uhadhiruhu la yajburu an-nasu 'azman anta kasiruhu wa la yahyiduna 'azman anta jabiruhu. Wahai Tuhan yang padanya lah aku berlindung dan aku bermohon segala harapan dan cita-citaku. Siapa lagi aku dapat berlindung daripada apa yang aku takuti ini selain daripada kamu. Tidak ada manusia yang boleh mengendong ataupun menyambung semula apa tulang yang telah patah, yang engkau telah patahkan. Mereka tidak dapat membetulkan apa yang telah engkau telah ikat semula dan mereka tidak mungkin boleh patahkan pula apa yang telah engkau betulkan ya Allah. فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة. Ini di antara misal contoh-contoh kesan-kesan taubat yang diterima. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع إلى تصحيحها فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة وما أسهلها باللسان والدعوة وما عالج الصادق شيئا أشق عليه من التوبة الصادقة الخالصة فلا حول ولا قوة إلا بالله. Inilah di antara misal kesan taubat yang diterima. Barang siapa yang tidak merasai perkara ini dalam jantung hatinya, maka hendaklah dia tuduh taubatnya itu. Hendaklah dia betulkan semula. Amat sukar taubat yang sebenar-benar itu, tetapi amat mudah taubat dari segi dakwaan dan lisan semata-mata. Tidak ada orang yang benar-benar berusaha untuk membetulkan sesuatu perkara lebih daripada taubat yang benar, yang ikhlas. Fala haula wala quwwata illa billah. وأكثر الناس المتبرئين عن الكبائر الحسية والقاذورات في كبائر مثلها أو أعظم منها أو دونها ولا يخطر بقلوبهم أنها ذنوب ليتوبوا منها فعندهم من الإزراء على أهل الكبائر واحتقارهم وصولة طاعاتهم عليه ومنتهم على الخلق بلسان الحال واقتضاء بواطنهم تعظيم الخلق لهم على طاعاتهم اقتضاء لا يخفى على أحد غيرهم وتوابع ذلك ما هو أبغض إلى الله تعالى أبعد لهم عن بابه من كبائر أولئك فإن تدارك الله أحدهم بقاذورة أو كبيرة يوقعه فيها ليكسر بها نفسه ويعرفه بها قدره ويذله بها ويخرج بها صولة الطاعة من قلبه فهي رحمة في حقه كما أنه إذا تدارك أصحاب الكبائر بتوبة نصوح وإقبال بقلوبهم إليه فهو رحمة في حقهم وإلا فكلاهما على خطر. Kata di sini kesimpulan ayat panjang-panjang ni adalah banyak manusia yang berlepas diri daripada dosa besar secara fizikal dan melakukan kita kata dosa-dosa yang nampak
dan pada dosa besar yang seumpamanya atau lebih besar daripadanya. Tetapi mereka tidak terlintas pada hati mereka bahawasanya ia dosa yang sepatutnya mereka bertaubat daripadanya. Ini maksudnya dia kata, ada orang dia hina, dia tengok benda tu tak bagus, tak baik, dia tahulah. Maksudnya dia berlepas daripada dosa-dosa tersebut, tidak mau buat. Tetapi sebenarnya mereka patut bertaubat daripada dosa tersebut. Mana apa? Fa'indahum minal izra' ala ahli al-kaba'iri wa ihtiqarihim. Sebab sebenarnya pada diri mereka pula ada satu perbuatan yang kita dah bincang sebelum ini, iaitulah mereka rasa diri mereka bagus, diri mereka baik, dan mereka rasa ketaatan mereka itu dan juga nikmat kurniaan mereka kepada makhluk itu secara perbuatan mereka. Mereka mengangkat diri mereka dan menghina orang lain. Seolah-olah macam dia nak menghina orang yang buat dosa, yang telah bertaubat daripada dosa tersebut, dan dia rasa macam diri dia suci, perasaan suci, yang dia kata perasaan suci inilah kan. Yang mana dia kata sebenarnya benda inilah yang lebih Allah Ta'ala benci dan menjauhkan diri mereka daripadanya, lebih daripada dosa besar hak mereka duk kali orang lain buat tu. Kalau Allah Ta'ala telah selamatkan mereka dengan satu dosa atau satu dosa besar yang mereka terjebak padanya, liyaksira biha nafsahu wa yu'arrifahu biha qadrahu wa yudhillahu biha wa yukhrija biha sadaqa'a min qalbih fahiya rahmatun fi haqqih. Kerana orang yang buat dosa, yang terjebak dalam dosa besar ini, Allah Ta'ala jebakkan dia ke dalamnya, kemudian dia bertaubat, mana dengan itu dia mematahkan dirinya, merendahkan dirinya, yang dengan itu dia dapat mengenal kedudukan Tuhannya dan menghina dirinya dan menghilangkan rasa perasaan bagus daripada hatinya, maka hakikatnya tindakannya telah berdosa sebelum ini adalah rahmat Allah Ta'ala pada haknya. Seperti mana apabila pelaku dosa besar itu melakukan taubat nasuha dan memfokuskan hati mereka kepada Allah, fahuwa rahmatun fi haqqihim wa illa fakilahuma ala khatar. Jadi maknanya orang yang tidak melakukan dosa pun dia kena bersyukur atas Allah Ta'ala telah selamatkan dia daripada dosa tersebut dengan dia merendahkan diri dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rasa dirinya hina di depan Allah Ta'ala dan tidak berbangga dengan ibadatnya dan kedudukannya kerana Allah yang selamatkannya. Dan seperti mana juga orang yang buat dosa besar tadi, dia juga kena bertaubat dengan taubat nasuha dan juga mematahkan dirinya dan merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Kalau tidak, maka kedua-dua mereka ini, dua-dua jenis orang ini berada di atas bahaya yang sangat dahsyat. Supaya maksud perenggan yang panjang ini ialah kita kata ada dua jenis manusia. Yang pertama, manusia yang tak buat dosa besar, mungkin dia terlepas salah satu dosa besar, lalu dia rasa macam dia dah hebat, dia dah bagus, Allah Ta'ala lindung dia, dia perasan macam tu, dah perasan suci. Ini juga sebenarnya bahaya, macam kita dah sebut sebelum ini. Dan yang kedua, orang yang buat dosa besar juga, kalau dia berterusan akan dosa besarnya bahaya. Dan kedua-dua mereka kalau nak selamat, mestilah dengan taubat nasuha, taubat yang ikhlas, benar-benar merendahkan diri dan memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mengambil pengajaran dan kita bersama-samalah meningkatkan taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qultu lakum ma sami'tum, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.